Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwan illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan sekalian, Abwabul Adahi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ulang kaji tajuk yang ada hubungan dengan korban, ya, hari raya korban. Kalau ada masa kita sambung akikah sikit. Babu ma jaa fi fadlil udhiyah. Bab yang diceritakan pada menyebut perkara-perkara lebihnya sembelih korban itu. Tak lama lagi kita raya korbannya. Untuk panduan, kitabnya Kitab Sahih Tirmizi dalam Bahrul Madhi jilid ke-6. Bahrul Madhi jilid ke-6 surat 8-nya. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Satu hari Siti Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Rasulullah mengajar sahabat-sahabat dia ataupun bersabda dengan katanya, bila pagi hari raya haji, yang Tuhan paling suka kamu buatnya ialah menumpahkan darah. Pagi hari raya haji itu Tuhan duk tunggu, yang paling dia tunggu sekali kamu buat tu ialah menumpahkan darah. Maknanya menyembelih korban. Jadi orang Islam, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat dia, bila tiba hari raya haji, lepas sembahyang hari raya tu, jangan buat benda lain lagi. Bagi orang yang ada kelapangan, benda yang paling Tuhan nak kamu buatnya ialah sembelih korban. Jadi kita bagi raya tu gitulah. Lepas sembahyang hari raya tu, jangan buat benda lain lagi lah. Sembelih korban. Bagi yang berkorban, hak tidak berkorban, duduk juga dalam majlis orang sembelih lembu tu. Kalau ada di surau ni, maka tak payah ke mana-mana. Sudah sembahyang tu, terus duduk dalam majlis itu, selesaikan ibadah korban. Sebab Nabi kata Allah paling suka amalannya itu. Kubur biar dulu, semua biar dulu, ya. Selesaikan korban dulu. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dari perkataan ihraqid dami, menumpahkan darah, kenapa Nabi tak kata sembelih lembu terus? Nabi kata menumpahkan darah. Sebenarnya kalau dikaji, ada hikmat di situ. Sebab Islam ni, dia ruh daripada tu ni adalah pengorbanan. Ya, Allah nak tengoknya pengorbanan. Pengorbanan yang paling hebat dalam Islam ni ialah pengorbanan yang melibatkan darah. Sebab tu orang Islam, daripada hadis menumpahkan darah ini, satu daripada pengajaran yang boleh kita fikir ialah orang Islam jangan takut. Bukan menyembelihkan, menumpahkan darah lembu ini sahaja yang orang Islam kena hadapi dalam bab-bab tertentu. Sunnah Nabi, amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Untuk agama, Nabi menumpahkan darah orang. Untuk agama, sahabat-sahabat terpaksa menyembelih orang, membunuh orang dalam bab agama. Tak boleh takut. Nabi berapa kali berperang. Perang ni main darah, bukan menumpahkan darah lembu, menumpah darah orang. Nabi sampai dia
Dia ke medan perang sampai dia suruh sahabat basuh darah di pedang dia ataupun di panah dia untuk dia nak berperang lagi. Jadi orang Islam, sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Umar, Khattab segala macam tak saya kira lah. Maknanya di sini untuk latihan, maka Allah nak di pagi raya tu kita menumpahkan darah binatang, yakni menyembelih binatang-binatang korban. Tapi dalam menyebarkan agama, dalam mempertahankan agama, dalam mempertahankan suruhan-suruhan agama, kalau terpaksa maka kita wajib menumpahkan darah musuh Islam. Orang ni, perkara ni orang Islam kena tahu. Dalam hidup orang Islam pun hari demi hari, daripada kita budak-budak sampai sekarang, banyak kali dalam hidup kita terpaksa berkorban dengan menumpahkan darah. Satu daripadanya ialah menyembelih binatang korban. Jadi hikmat yang sebenarnya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Tapi hikmat yang kita boleh fikir dengan fikiran kita yang sedikit ilmu ini, mungkin nak menghilangkan rasa takut kita bila melihat darah. Sebab itulah Nabi ajar dalam korban ni, yang afdalnya ialah kita sendiri menyembelih. Dan yang afdalnya ialah semua yang berkorban pergi tempat lembu nak disembelih tu, pakat tengok darah yang keluar tu, pakat tengok. Dalam majlis tu Nabi ajar begitu. Kalau kita menyembelih kambing, maka tuan yang berkorban tu sendiri yang Nabi ajar, Nabi tunjuk pada sahabat-sahabat, ni dia caranya. Nabi sembelih sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, pengajaran yang kedua, daripada perkataan tak adalah amalan lain yang Allah suka pada pagi hari raya melainkan amalan menyembelih korban. Bila sahabat-sahabat, bila ulama-ulama kaji perkataan ini, maka ulama-ulama membuat kesimpulan, ada di antara mereka yang mengatakan korban tu kalau dah begini Allah suka, maka dia berpendapat korban itu adalah wajib. Dia tidak sunat, wajib. Hingga kata setengah ulama, wajib bagi orang yang cukup kemudahannya untuk melakukan korban. Setengah ulama dalam bahasa kitab, ikhtalafal ulama fi hukmil udhiyah, wa qala ba'dul ulama ala anna al-udhiyata wajibatun. Khilaf ulama di segi membahas hukum korban. Kata setengah ulama, hukum korban itu wajib. Manis qata'a, bagi siapa yang berkuasa, ada duit, cukup syarat, wajib. Apa makna wajib? Tak payah hurai, dalam huraiannya, siapa yang cukup segala-gala syaratnya, dia wajib bagi mengerjakan haji. Siapa yang tak cukup, tak wajib. Hak pergi haji itu makna cukup lah tu. Maka korban pun begitu. Siapa yang cukup syaratnya, wajib korban. Tak korban, mati, maka mati berdosa. Dosa besar, bukan dosa kecil. Suka semayang. Semayang itu wajib. Korban pun wajib. Puasa itu wajib. Korban pun wajib. Siapa kata? Ba'dul ulama, setengah ulama. Wa qala ba'dul akhar, berkatalah setengah ulama lain pula, laisa biwajibah walakinna sunnatan muakkadatan. Kata setengah ulama pula, tak wajib. Bagi kajian aku, setelah aku kaji Quran dan hadis, dia adalah duduk di martabat sunat muakkad, yakni sunat yang sangat-sangat dituntut, dekat-dekat dengan wajib, tapi tak wajib. Inilah mazhab Syafi'i. Maka kita semua ikutlah mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Dalam mengajar saya kena beritahu mazhab Syafi'i lah. Tapi dalam amalan buat tu tuan-tuan, kalau nak buat sendiri, kalau nak ikut mazhab mana pun terserah. Sebab Syafi'i pun tak suruh kita ikut mazhab dia. Semua imam pun tak suruh kita ikut mazhab dia. Cuma dia kata,
idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Apabila sah dalam hadis, kamu kaji jumpa dalam hadis itu betul, itulah mazhab aku, pengajaran aku. Jadi nak ikut-ikutlah. Kalau nak ikut mazhab lain terserahlah. Tapi kerajaan kita termasuk Jais, dia suruh ustaz-ustaz yang guru-guru tauliah dia hendaklah mengajar berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka saya pun beritahulah, mazhab kita mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, walaupun depan saya ni jutawan, tapi dia tak mau buat korban tahun ni. Tak mengapa. Sebab korban itu hanya sunat sahaja, bukan wajib. Siapa nak buat boleh, tak nak buat tak ada apa-apa. Sunat muakkad. Kalau dalam sembahyang subuh, sunat abad ni sunat baca qunut tadi tu adalah sunat besar kata orang kampung. Tak baca tak apa. Tapi ikut mazhab Syafi'i tak baca sembahyang subuh tak sempurna. Mengikut mazhab lain tak baca tak ada apa-apa. Sebab berjuta-juta di dunia ni orang tak baca qunut sembahyang subuh. Tapi kita mazhab Syafi'i mesti baca. Tak baca sujud sahwi. Dalam fatwa kena beritahu kita semua naklah baca qunut sebab tu. Tapi bagi orang perlis tak boleh baca qunut. Tak payah baca qunut. Boleh tak? Kita nak kata perlis tu salah. Tak, dia mazhab lain. Tak apalah. Begitulah kedudukan ya. Tapi Nabi ajar. Nabi ajar macam mana? Nabi kata aku ni kalau datanglah dua hukum agama, aku tak akan pilih illa aisara minhuma, melainkan hak lebih ringan daripada dua tu. Itu Nabi ajar kita. Ini mazhab Nabi ni, mazhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada aku dua benda agama, yang aku kena pilih satu, aku dua-dua boleh, tapi aku tidak akan pilih melainkan hak lebih mudah, lebih ringan, lebih senang. Siapa aja tu? Nabi. Jadi tuan-tuan, untuk dua tadi tuan nak pilih yang mana satu, pilihlah. Sebab ulama dah ada dua pendapat itu dia, ya. Habis di situ. Maka sekarang Nabi terus lagi. Nabi tengah mengajar dia. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang di pada mahsyar nanti dengan cukup seekor binatang yang Allah cipta sebagai satu kenderaan untuk kamu mengenderainya di pada mahsyar. Huraian, untuk kamu melepasi titian sirat yang dibentang di permukaan neraka menuju ke syurga. Maka untuk orang berkorban yang sempurna segala-galanya ini, Allah jadikan pada waktu itu binatang korban ni Allah wujudkan, Allah adakan untuk mereka yang berkorban dalam bentuk kenderaan. Itu dia ya. Jadi huraian ulamanya ialah kenderaan tu kalau lembu yang Tuhan cipta untuk kita sebagai balasan. Hak dia suka sangat dia tunggu ni. Tapi lembu waktu itu Allah ciptakan memang untuk menjadi kenderaan, bukan lembu untuk sembelih lagi. Sebab di sana kalau nak makan daging tak payah sembelih dah. Bila sampai dalam syurga, niat saja, terlintas saja, datanglah daging lembu itu. Jadi lembu yang di pada mahsyar nanti ni Allah ciptakan memang kapasiti cop lembu tu, puspakum copnya untuk kenderaan, bukan untuk sembelih. Jadi waktu itu jangan ada orang tanya, Allah Ustaz, naik lembu aja ke kita, kan lembu ni lambat berjalan. Dia dah banding dengan lembu di dunia, dia sembelih dulu. Memanglah lembu waktu tuan-tuan beli untuk sembelih tu jalannya lambat. Sebab pemakan benda yang dah macam-macam dah. Kita nak daging, kita nak makan. Tapi itu lembu hak Tuhan buat untuk dunia, untuk makan. Hak Tuhan buat di akhirat ni adalah lembu untuk kenderaan. Jadi janganlah ada orang kata, Allah, koman kita Ustaz naik lembu aja. Maknanya jangan gitu ya. Sebab lembu ni memang pencipta dia
Kalau engineer dia ialah yang maha pandai. Siapa? Allah SWT. Memang dia buat untuk jadi kenderaan. Tuan-tuan pernah dengar ceramah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni rekodnya Allah pernah buat seekor binatang yang Allah buat untuk jadi kenderaan. Tuan baca dalam kitab. Binatang tu namanya buraq. Buraq tu berkaki empat. Bukan jet pejuang ataupun bukan jet laju, tidak. Binatang berkaki empat, serupa lembu. Tapi oleh kerana Allah buat untuk kenderaan, maka kitab kata jalannya terlalu laju, sekali dijangkau saujana mata memandang. Apa makna? Maknanya saujana mata memandang. Kalau buraq tu duduk sini, naik, sekali dia jangkau, terus naik jauh dia sampai. Langsung sampai sana. Nak ceritanya, sebab binatang bukan sebarang binatang. Binatang ciptaan Allah yang dinamakan buraq, walau berkaki ompek seperti lembu, tetapi oleh kerana copnya adalah untuk kenderaan laju, maka lajulah dia. Hingga sampai ke Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, sampai pula kepada naik untuk nak jumpa Allah di Sidratul Muntaha, nak diambil sembahyang 5 waktu itu. Semua ni dari sini naik buraq itu. Jadi untuk orang yang suka bertanya dan suka menerima agama berdasarkan logik fikiran, kita berpesan kepada dia, tidak semua benda di dunia ni bila boleh dikesan dengan logik fikiran awak, boleh dikesan dengan lebih-lebih lagi benda agama. Ada benda awak boleh fikir dengan fikiran awak, ada benda awak kena sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh dalam apa bab sekalipun. Okey, bab apa saja. Ada orang ni dia nak logik fikiran dia. Datang satu perintah Quran, boleh kalau kita buat benda ni ustaz. Datang satu bab ni, Allah naik lembu je ustaz, nampaknya lekeh benar kita. Jangan fikir benda agama tu dengan fikiran kita. Jadi sekarang tuan-tuan sekalian, sebab itu ulama berkata, jadikanlah niat hati dalam menyembelih kurban itu hendaklah bersihkan olehmu semua perkara dalam kamu menjalankan ibadat kurban. Bermula bersih dari